Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Prinsip Perakaunan tingkatan 5. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan tajuk bab 2, rekod tak lengkap, siri ke-9. Standard pembelajaran untuk hari ini 11.3 Kaedah Analisis, 11.3.5 Menghasilkan penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Okey, pelajar-pelajar, sebelum ini kamu telah pelajari bagaimana untuk mendapatkan maklumat dengan menggunakan kaedah analisis bagi perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap, ya. Di mana kamu telah pelajari membuat analisis ke atas buku tunai, ya, menentukan jualan dan belian, dan kamu juga telah membuat analisis belanja dan hasil. Okey, jadi hari ini kamu nak belajar pula bagaimana untuk mendapatkan untung atau rugi sebuah perniagaan dengan menyediakan akaun apur, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Seterusnya untuk menentukan melihat kedudukan kewangan sesebuah perniagaan, iaitu dengan menyediakan penyata kedudukan kewangan. Okay, jom kita mula. Bagi memberikan kefahaman yang lebih jelas, cikgu ada sediakan contoh latihan. Ya, kita akan buat sama-sama. Latihan ini cikgu ambil daripada buku teks nombor 7, muka surat 67. Okey, kita lihat di sini. Cikgu bacakan soalannya. Encik Sivanisan, pemilik kedai runcit, tidak menyimpan rekod perniagaannya dengan lengkap. Berikut ialah maklumat perniagaan pada 31 Disember 2017. Ya. Di sini kamu diberikan penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2016. Ingat ya, iaitu ini adalah pada akhir tahun 2016. Okey. Kemudian kamu juga diberikan akaun bank, iaitu untuk tahun 2017. Ini tahun semasa 2017. Okey. Okey, di sini cikgu nak ingatkan yang dalam penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2016 itu merupakan baki-baki yang akan dibawa ke tahun 2017. Ya, manakala akaun bank ni pula adalah memang akaun bank pada tahun 2017. Okey. Diberikan juga kepada kamu maklumat tambahan. Dan soalan meminta kamu untuk menyediakan A. Akaun belum terima, B. Akaun belum bayar, C. Akaun kadar bayaran, D. Akaun perabot, E. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Dia nak dalam bentuk format penyata. Dan F. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Kamu ingat di sini yang kamu perlu sediakan adalah untuk tahun 2017, ya. Okey. Apabila kamu dapat soalan seperti ini, kamu jangan panik, ya. Yang tidak susah asal kamu tahu cara yang betul. Yang pertama, langkah pertama bila kamu dapat soalan seperti ini, kamu perlu membuat merungkaikan atau membuat bedah maklumat tambahan yang diberi itu. Okey, maklumat tambahan tu yang pertama sekali kamu kena selesaikan dulu. Okey, jom kita mula. Okey, mula-mula sekali kita lihat pada satu Roman, inventory pada 31 Disember 2017 dinilai sebanyak 2,490. Okey, itu maksudnya apa? Kalau inventory itu pada akhir tahun 2017, maksudnya ia adalah inventory akhir. Okey, di mana kita akan masukkan inventory akhir? Kita akan masukkan ke dalam apur dan PKK. Ya, kamu buat note di tepi soalan tu. Satu Roman, inventory akhir, masuk apur dan PKK. Buat catatan yang ringkas saja. Okey, yang kedua, kadar susut nilai bagi kenderaan ialah 10% setahun atas kos. Okey. Maksudnya di sini dia minta kamu kirakan kadar susut nilai. Kirakan berapa susut nilai. Diberi kadar tapi kamu perlu dapatkan berapa susut nilai kenderaan bagi tahun 2017.
Okey, kita baca daripada ayat tu pun kita dah boleh kira. Iaitu dia nak 10% setahun atas kos. Maksudnya 10% atas tu adalah mestilah darab. Atas kos. Kosnya berapa? Di sini kita lihat kos kenderaan, kita lihat dalam PKK 2016 tu. Baki yang kita akan bawa ke 2017 adalah 12,200. Jadi kamu ambil 10% darabkan dengan 12,200. Kamu akan dapat 1,220. Di mana kamu perlu masukkan ia ke dalam apur. Ya? Kita akan tulis belanja susut nilai kenderaan 1,220 dalam apur. Di ruangan belanja. Okey, dan kamu akan masukkan juga dalam PKK. Tapi dalam PKK, kamu akan tolakkan ia daripada kenderaan. Ya? Kamu akan tulis kenderaan, nilai dia sebanyak 12,200 dan kamu akan tolakkan susut nilainya, susut nilai kenderaan 1,220. Okey, kita lihat pula 3 Roman. Belian kredit adalah 70% daripada jumlah belian tunai tahun tersebut. Maksudnya di sini untuk dapatkan belian kredit, kamu perlu kira ke atas belian tunai. Iaitu berapa belian kredit? 70%. So, 70% darabkan dengan berapa? Berapa jumlah belian tunai? Di mana kita nak lihat belian tunai? Kita lihatlah dalam akaun bank. Sebab akaun bank itulah urus niaga secara tunai. Okey, kita lihat di sebelah mana? Kita tengok di sebelah kredit. Ada perkataan belian di situ. 10,800. Jadi kamu ambil 70% darabkan 10,800. Kamu akan dapat RM 7,560. Okey, ini adalah belian kredit. Okay, penting untuk kamu dapat mengira belian kredit ini kerana nanti kamu perlu kira jumlah belian. Okey, jumlah belian sama dengan belian tunai tambahkan dengan belian kredit. Okey, jadi kamu dah tahu dah belian tunai kamu boleh rujuk pada akaun bank. Okey, so belian kredit kamu dah pun kira tadi. So kamu akan tambahkan kedua-dua ni dan jumlah itu akan dimasukkan ke dalam apur. Okey, seterusnya kita akan buat 4 Roman. Baki akaun belum terima pada 31 Disember 2017 hendaklah dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okey, apakah maksudnya kat situ? Maksudnya baki akaun belum terima yang kita tak dapat kutip tu mungkin disebabkan kita punya penghutang itu lari ataupun tak dapat dikesan ataupun telah meninggal ataupun telah muflis. Jadi hutang tu tak dapat dituntut lagi, jadi kita akan declare sebagai hutang lapuk. Cara untuk mengiranya, pertama sekali kamu perlu tahu berapakah baki akaun belum terima pada tahun 2017. Pada awal tahun 2017. Di mana kamu boleh rujuk maklumat tersebut? Di mana? Tentulah pada penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2016 yang berwarna pink tu. Okey, dalam tu kita lihat baki yang dibawa ke tahun 2017 adalah sebanyak 6,370. Itu adalah jumlah akaun belum terima. Yang kita belum terima daripada penghutang-penghutang kita. Okey. Jumlah ini kamu perlu tolakkan berapa amount yang kamu telah terima pada tahun 2017. Di mana kamu nak rujuk? Kamu akan rujuk dalam akaun bank. Sebab semua penerimaan mesti kita akan rujuk dalam akaun bank. Okey. Di sini kita telah terima daripada akaun belum terima sebanyak 5,730. Jadi caranya kita ambil jumlah akaun belum terima RM 6,370 tolakkan dengan penerimaan yang telah kita terima daripada akaun belum terima
iaitu 5,730, kamu akan dapat 640 sebagai hutang lapuk. Okey, kamu perlu masukkan hutang lapuk ini ke dalam akaun APUR ya, di ruangan belanja. Seterusnya, 5 Roman. Pemilik telah mengambil barang niaga bernilai 300 untuk kegunaannya. Okay. Ini maksudnya berlaku pertambahan dalam ambilan. Okey, kita lihat. Sebelum ni, ada tak ambilan yang telah dibuat? Kita lihat dulu dalam PKK, ada tak ambilan? Tiada. Kita lihat terus dalam akaun bank pula. Ya, ada. Ambilan tunai lah. Maksudnya telah berlaku ambilan tunai sebanyak 220 sebelum ni. Okey, sekarang berlaku pertambahan lagi ambilan sebanyak 300. Jadi di sini ambilan kita telah pun bertambah menjadi 520 ya. Jadi ambilan ini kita akan rekodkan ke dalam mana? Ambilan ini memberi kesan kepada ekuiti pemilik ya, dia mengurangkan hak pemilik. Jadi kita akan masukkan ke dalam PKK. Okey, yang kedua, ambilan ini memberi juga kesan kepada akaun apa? Okey. Kita lihat di sini ambilan yang dibuat adalah ambilan barang niaga. Bila berlakunya ambilan barang niaga, ia mengurangkan barang niaga perniagaan. Apabila mengurangkan barang niaga perniagaan, maka ia mengurangkan belian. Jadi di sini ambilan ini telah mengurangkan belian. Jadi kita ambil belian kita sebelum ni kita belum kira kan di 3 Roman. Cikgu cuma bagi tahu kamu belian tunai tambah belian kredit. Sebab tu cikgu tak kira dulu sebab cikgu dah lihat akan ada lagi yang kita perlu tolakkan daripada belian ini. Okey. Jadi cara kiranya macam ni ya. Kamu perlu ambil belian tunai iaitu 10,800 tambahkan dengan belian kredit 7,560. Kemudian kamu perlu tolakkan dengan ambilan barang niaga tu 300. Kenapa kena tolak? Kerana ambilan barang niaga mengurangkan belian. Ya, jadi kamu akan dapat 18,060. Okay, inilah yang merupakan belian terkini untuk tahun 2017 yang kita akan rekodkan ke dalam APUR. Okey, seterusnya kita akan selesaikan pula untuk yang keberapa ni? Yang ke-6 Roman. Iaitu perabot pada 31 Disember 2017 dinilai sebanyak 2,600. Okey. Apa yang ingin diberitahu kepada kita? Mula-mula sekali kamu cuba cari dulu amount awal tahun untuk perabot berapa. Kita lihat sini amount perabot, kita lihat dalam PKK pada 31 Disember 2016, perabot yang dibawa, jumlah perabot yang dibawa ke tahun 2017 sebanyak 3,000. Tapi apabila hujung tahun 2017, kita dapati nilai perabot hanya tinggal 2,600. Di sini menunjukkan berlakunya penyusutan. Ya, iaitu berlakunya susut nilai. Jadi untuk mengira berapa susut nilai perabot ini, kamu perlu ambil 3,000 tolakkan 2,600, kamu akan dapat susut nilai perabot sebanyak 400. Okey, nilai susut nilai ini kita akan masukkan ke dalam APUR di ruangan belanja. Dan kita akan masukkan juga dalam PKK di mana kita akan tolakkan daripada jumlah perabot. Okey, yang terakhir, yang ketujuh, gaji belum bayar pada 31 Disember 2017 ialah 500. Okey, pelajar-pelajar, kita baru saja belajar pada minggu lepas bagaimana untuk mengira belanja yang sebenar. Ya, belanja yang sebenar. Okay, maksudnya belanja sebenar ini bermaksud belanja yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun semasa.
Hanya belanja itu yang diiktiraf pada tahun semasa. Dan pelajar-pelajar perlu tahu, dalam akaun Apur, kita hanya akan masukkan belanja dan hasil yang berlaku, yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun semasa sahaja. Kita tidak akan masukkan jumlah yang dibawa pada tahun lepas. Maksudnya jumlah yang tak selesai tahun lepas ke, ataupun kita nak bayar siap-siap untuk tahun akan datang ke. Okey, itu semua kita kena keluarkan. Kita hanya akan masuk nilai ataupun jumlah yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun semasa sahaja. Okey, sekarang kita lihat bagaimana kita nak kira. Ya, kita lihat gaji pada awal tahun 2017. Kita dapati dalam akaun bank, gaji yang telah dibayar sepanjang tahun 2017 adalah 2,100. Ya, itu perbelanjaan yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun 2017. Tapi kita lihat pada 7 Roman maklumat tambahan, rupa-rupanya ada lagi gaji yang belum dibayar pada akhir tahun 2017. Jadi, kita nak buat apa? Adakah kita akan masukkan dia sebagai belanja tahun semasa atau tidak? Ya. Okey. Cikgu dah beritahu kamu, kita perlu kira belanja yang sebenar-benar berlaku pada tahun 2017. Okey, di sini bayaran 2,100 yang telah kita buat. Pembayaran gaji yang telah dibuat adalah 2,100. Tapi rupanya ada lagi gaji yang belum bayar. Tapi sebenarnya gaji belum bayar itu merupakan belanja gaji yang sepatutnya dibuat pada tahun 2017. Jadi kita perlu tambahkan. Kerana kita nak kira belanja sebenar kan. Jadi kita akan ambil 2,100 tambahkan dengan 500. Kita akan dapat 2,600. Okey. 2,600 ni merupakan belanja yang sebenarnya untuk gaji untuk tahun 2017. Di mana kita akan masuk jumlah ini ke dalam Apur, ya. Okey, di ruangan belanja. Manakala gaji belum bayar sebanyak 500 tadi tu, kita akan masukkan ke dalam PKK. Kerana ia merupakan tanggungan perniagaan, liability perniagaan, ya. Kita akan masukkan di ruangan liability. Okey, kita dah pun selesai mengira, membedah maklumat tambahan. Okay, sekarang barulah kita akan mula membuka akaun-akaun yang berkenaan. Okey. Kalau kamu lihat, cikgu ada buat note di situ. Akaun yang terlibat untuk urus niaga, untuk menyediakan A hingga F tu, ya. Yang ini kalau kamu nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Yang penting kamu kena selesaikan maklumat tambahan dulu. Okey, jom kita lihat bagaimana kita nak selesaikan untuk A. Okay. Mula-mula sekali, macam biasalah, kamu kena tahu terlebih dahulu. Tapi saya awak dah ingatkan, minggu lepas pun baru cikgu ingatkan. Ya, ruangan debit yang mana, kredit yang mana. Kemudian cikgu ajar kamu sebelum ni baklih, ya, iaitu semua akaun belanja dan akaun aset. Apabila bertambah, kita debitkan. Apabila berkurang, terbaliklah kredit. Okey, untuk liability, equity dan hasil, apabila berlaku pertambahan, kita akan kreditkan. Dan apabila berlaku pengurangan, sebaliknya lah, kita akan debitkan. Okey, seterusnya. Okey, ini format akaun kawalan belum terima. Kamu dah pun pelajari sebelum ni. Okey, cuma ni sebagai revision balik sajalah. Okey, yang perlu ada adalah baki, ya, bank, jualan, diskaun diberi, pulangan jualan dan akhirnya baki semula. Okey. Okey, ini cara menyediakan akaun kawalan belum terima. Okey, cikgu tak nak terang lebih lanjut lah sebab cikgu dah pun ajar kamu dalam siri sebelum ini. Jadi kalau kamu dah lupa, cuba rujuk semula. Okey. Okay, kalau kita lihat dalam akaun kawalan belum terima, tiada baki yang dibawa ke tahun 2018, ya. Kerana baki tersebut declare sebagai hutang lapuk, kan? Tadi kita dah lihat di maklumat tambahan. Okey, sekarang kita lihat pula ni format akaun belum bayar, iaitu akaun kawalan belum bayar. Okey, kamu pun dah pelajari sebelum ni.
Okey, ini cara merekodkan di dalam akaun kawalan belum bayar. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh bagaimana format akaun hasil, ya, untuk memudahkan kamu membuat revision lah, ya. Okey. Okey, ini format untuk kamu menyediakan akaun belanja. Okey. Dalam soalan C, diminta kamu menyediakan akaun kadar bayaran. Okay, ini cara penyediaan akaun kadar bayaran. Ya, kamu dah pun pelajari sebelum ni, jadi cikgu tunjukkan saja hasil yang kita dapat. Okay, seterusnya, kamu diminta untuk menyediakan akaun perabot. Okay, untuk akaun perabot ni, mula-mula sekali kamu masukkan dulu baki perabot, iaitu baki akaun perabot yang dibawa pada tahun 2016 ke 2017, iaitu 3,000 di sebelah debit. Kenapa debit? Kerana ia merupakan aset. Jadi pertambahan aset sebelah debit. Okey. Kemudian ada belanja susut nilai yang telah kita kira sebelum ni. Okey. Sebanyak 400. Jadi belanja susut nilai ni dah tentulah mengurangkan akaun perabot, akaun aset kita sebab dia menyusutkan kan. Okey, jadi kita akan kreditkan. Kemudian lepas dah kreditkan, okey, kamu dah tak ada apa lagi nak masukkan, kamu tutuplah akaun ni. Bila dah tutup, kamu akan dapat baki, iaitu sebanyak 2,600. Inilah baki perabot yang kamu akan bawa ke tahun 2018. Okey. Seterusnya, ini format akaun perdagangan dan untung rugi atau nama singkatannya APUR dan format penyata kedudukan kewangan atau nama singkatnya PKK. Okey, cikgu harap kamu cuba fahamkan, kalau boleh hafal bagaimana untuk menyediakan akaun APUR. Ya, format tu penting kena ada dalam kepala kamu. Selalu buat nota kecil dan tampallah di dinding. Dan ulang-ulang tulis sehingga kamu boleh ingat. Kerana kedua-dua ni sangat penting dan boleh katakan setiap tahun soalan ini ada. Maksudnya bukan soalan ni, soalan menyediakan APUR dan PKK ni ada. Jadi kalau kamu boleh faham, apa-apa soalan diberi pun kamu boleh buat. Ya? Okey, jom kita cuba sediakan. Mula-mula sekali, kamu perlu sediakan format akaun perdagangan dan untung rugi. Ya? Okey, yang paling penting mesti ada tajuk. Ya? Tuliskan nama perniagaan sekiranya ada. Di sini nama perniagaannya adalah Kedai Runcit Sivanesen. Okey, tajuknya akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, kalau pelajar-pelajar tak ingat, kamu salin je balik pada soalan E tu. Jangan tersalah tulis pada, ada pelajar akan tulis akaun perdagangan dan untung rugi pada tahun. Salah, ya. Kamu mesti tulis bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okay. Kemudian tuliskan siap-siap RM pada ketiga-tiga lajur jumlah, ya. Okey. Langkah pertama, okey, format APUR yang pertama sekali perlu ada adalah jualan. Okay, kita akan tulis yang pertama sekali jualan, ya. Di mana kita nak ambil jumlah jualan? Okay, dalam soalan ni kita rujuk pada akaun bank, ya, iaitu sebanyak 25,450. Kamu tuliskan di lajur yang ketiga. Kemudian tolakkan dengan pulangan jualan. Barulah kamu akan dapat jualan bersih. Kita lihat dalam soalan, ada tak pulangan jualan yang diberikan? Okay. Kita lihat, tiada. Sekiranya tiada, tak perlulah kamu rekodkan. Maksudnya di sini, jualan inilah merupakan jualan bersih. Okey. Seterusnya, kita perlu tolakkan dengan kos jualan. Okey. Apa formula kos jualan? Kos jualan sama dengan inventory awal tambah dengan kos belian. Apa itu kos belian? Kos belian adalah belian bersih tambah angkutan masuk, duti atas belian, upah atas belian
dan insurans atas belian. 4 perkara ni. Kalau ada, kita masukkan. Kalau tak ada, tak adalah. Ya? Okey. Jadi, belian bersih tambah dengan 4 perkara ni, maka kamu akan dapat kos belian. Okey. Kos belian ni, kamu tambahkan dengan tadi inventory awal, kita akan dapat kos barang untuk dijual. Kemudian, kamu perlu tolakkan dengan inventory akhir. Barulah kamu akan dapat kos jualan. Ini formulanya. Okey, di sini kos jualan yang ada inventory awal iaitu 1840. Kamu tulis di lajur yang kedua. Kemudian yang ada adalah belian. Ya. Pulangan belian tiada. Jadi belian sahaja. Okey, tapi di sini beliannya tadi kita dah buat pengiraan dalam maklumat tambahan iaitu belian tunai tanpa belian kredit tolak ambilan. Ya. Jadi kamu copy balik pengiraan tersebut dan letakkan di sebelah belian. Kenapa kamu letakkan jalan kira di sini? Kerana ia boleh menyumbang kepada markah sekiranya jawapan kamu tu salah pada lajur kedua, cara pengiraan kamu salah. Jadi kamu tuliskan formula pengiraan kamu di sini. Ya. Okey, kamu dapat 18,060, tuliskan di lajur yang kedua. Kemudian inventory awal campur belian, kamu akan dapat kos barang untuk dijual. Okey, di sini kenapa terus dapat kos barang untuk dijual? Kerana tiada kos belian yang lain. Tak ada angkutan masuk, tak ada duty atas belian, tak ada insurans atas belian. Okey, tak ada upah atas belian. Jadi yang ada hanyalah belian. Jadi itu sahaja kos belian yang kita ada. Inventory awal campur belian, kamu akan dapat kos barang untuk dijual 19,900. Ya. Dan kamu perlu tolakkan dengan inventory akhir. Kenapa kita tolak inventory akhir? Kerana inventory akhir ini merupakan inventory atau stok barang niaga yang masih berada dalam perniagaan, yang belum dijual. Jadi, ia tidak boleh dikira sebagai kos jualan kerana dia belum jadi kos lagi. Dia masih ada dalam perniagaan. Jadi, sebab kita nak dapatkan kos jualan yang sebenar, supaya kita akan dapat untung atau rugi kasar yang sebenar-benar berlaku, jadi kita akan tolakkan dengan inventory akhir yang masih tidak dijual lagi. Okey, di sini inventory akhirnya sebanyak 2,490. Okey, kamu tolakkan inventory akhir, kamu akan dapat kos jualan sebanyak 17,410. Kamu letakkan di lajur yang ketiga. Ya. Kemudian, kamu ambil jualan, tolakkan dengan kos jualan. Barulah kamu akan dapat untung atau rugi kasar. Okey, di sini kita dapat untung kasar kerana jualan kita lebih besar daripada kos jualan. Tetapi sekiranya kita dapati jualan lebih kecil daripada kos jualan, maka kita akan dapat rugi kasar. Harap kamu jelas ya. Okey, seterusnya untung kasar yang kita dapat ini, kita perlu ini kita baru selesai bahagian perdagangan. Jadi bila kita gabungkan akaun perdagangan dan untung rugi, maka kita kena selesaikan lagi yang bahagian untung rugi, iaitu bahagian untung rugi lebih mudah. Di mana kamu akan ambil untung kasar ini, campurkan hasil dan tolakkan dengan belanja. Okey, kita lihat cara merekodnya. Okey, hasil yang ada dalam soalan hanyalah komisen diterima, iaitu 1,000. Jadi kita tambahkan dengan komisen diterima, kita akan dapat 9,040. Kita letakkan di lajur yang ketiga. Kemudian, kamu tolakkan belanja. Oleh kerana belanja di sini banyak, ada beberapa item, maka kamu letakkan di lajur yang kedua. Ya. Okey, sama juga kamu copy balik jalan kira kamu yang kamu telah buat di maklumat tambahan, letakkan di dalam di tepi setiap belanja tersebut. Ya. Okey, gaji 2,100 tambahkan dengan 500, iaitu gaji belum bayar. Kamu dapat 2,600. Kadar bayaran. Okey, kadar bayaran
sebanyak 1,300 tolakkan dengan 400. Ya. Okey, tolakkan dengan 400, kamu akan dapat 900. Okey, susut nilai kenderaan kamu telah kira tadi iaitu 1,220. Susut nilai perabot 400, hutang lapuk 640. Kamu tambahkan dulu semua jumlah belanja, kemudian barulah kamu bawa ke laju ketiga iaitu sebanyak 5,760. Ya. Okey. Kemudian kamu ambil jumlah hasil, ya, jumlah yang tadi untung kasa tambah hasil ni 9,040, kamu tolakkan dengan jumlah belanja. Barulah kamu akan tahu sama ada kamu dapat untung atau rugi bersih. Di sini kita dapat untung bersih kerana jumlah hasil kita melebihi jumlah belanja. Iaitu untung bersih kita sebanyak 3,280. Seterusnya, kita sediakan pula untuk soalan F iaitu penyata kedudukan kewangan pada tahun 31 Disember 2017. Okey, mula-mula sekali pastikan tulis nama perniagaan sekiranya ada. Kemudian diikuti dengan tajuk. Kamu salin semula daripada soalan iaitu penyata kedudukan kewangan pada tahun 31 Disember 2017. Okey, di sini kamu lihat cikgu sediakan penyata kedudukan kewangan ni 4 lajur, ya. Berbanding tadi Apur 3 lajur, untuk yang ini 4 lajur. Okey, kerana mula-mula sekali kita akan masukkan aset bukan semasa. Dalam aset bukan semasa, oleh kerana adanya susut nilai, sebab itulah adanya 4 lajur, ya. Kita lihat cara merekodkan. Iaitu kamu tulis aset bukan semasa. Okey, lajur yang pertama kamu tulis kos. Lajur kedua susut nilai terkumpul dan lajur ketiga nilai buku. Ini hanya untuk mengira bahagian aset bukan semasa. Caranya kamu tulis kenderaan. Di sini yang pertama kita ada kenderaan. Kosnya 12,200. Susut nilai terkumpul yang telah kamu kira tadi 1,220. Okey, kemudian nilai buku. Maksud nilai buku ni adalah kos tolak susut nilai terkumpul. Kamu akan dapat nilai buku, ya. Iaitu nilai buku iaitu nilai semasa kenderaan tersebut adalah sebanyak 10,980. Kemudian kita salin semula jumlah yang sama dalam lajur yang keempat. Okey, begitu juga dengan perabot. Kos 3,000. Susut nilai terkumpul 400 dan kamu akan dapat nilai buku sebanyak 2,600 dan kamu bawa nilai yang sama ke lajur yang keempat. Dan kamu jumlahkan, kamu akan dapat jumlah aset bukan semasa 13,580. Seterusnya, kita akan rekodkan pula aset semasa. Seperti ini. Di sini aset semasa yang ada adalah inventory akhir dan bank, ya. Inventory akhir 2,490 tambahkan dengan bank 12,250. Kamu rekodkan di lajur yang ketiga. Kamu dapat 14,740. Okey, kemudian kita akan tolakkan aset semasa dengan liability semasa. Okey. Okey, di sini liability semasa yang ada, akaun belum bayar dan gaji belum bayar. Okay. Kita dapat jumlahnya 5,560. Kamu ambil aset semasa, jumlah aset semasa, tolakkan jumlah liability semasa untuk kamu dapat modal kerja. So, formula modal kerja, aset semasa tolak liability semasa. Modal kerja yang kamu perolehi adalah 9,180. Okey. Kemudian kamu ambil aset bukan semasa, tambahkan dengan modal kerja. Barulah kamu akan dapat jumlah, ya.
iaitu sebanyak 22,760. Dan kamu buatlah garisan 2 di bawah 22,760 tu sebagai menunjukkan ia adalah jumlah. Okey, seterusnya dah selesai aset bukan semasa, dah selesai aset semasa, liability semasa, dah dapat pun modal kerja, aset semasa tu liability semasa, kamu dapat modal kerja. Sekarang kamu akan mengira ataupun merekodkan ekuiti pemilik. Ya, okey. Ekuiti pemilik formulanya adalah modal awal tambahkan untung bersih tolakkan ambilan, kamu akan dapat modal akhir. Okay, macam ni ya. Di sini ekuiti pemilik, kamu tulis tajuk dia ekuiti pemilik. Kamu akan rekodkan di lajur yang keempat. Modal awal 20,000 tambah untung bersih 3,280. Sekiranya kamu dapat rugi bersih, kamu perlu tolakkan. Okey, kamu dapat jumlahnya 23,280. Kemudian kamu tolakkan dengan ambilan. Kerana ambilan itu mengurangkan hak pemilik. Ya. Okey, tolakkan 520. Kamu akan dapat modal akhir sebanyak 22,760. Okey, pastikan jumlah ekuiti pemilik sama dengan jumlah aset bukan semasa tambah modal kerja. Di sini kita lihat aset bukan semasa tambah modal kerja 22,760 sama dengan ekuiti pemilik 22,760. Ya. Okey. Dah pun selesai. Okey, maka kita dah berakhir untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum berakhir, cikgu ada latihan untuk kamu. Okey. Latihan ini cikgu ambil daripada buku teks nombor 4, muka surat 65. Kamu cuba jawab, ya. Okey, seperti biasa, kamu ambil gambar jawapan kamu dan hantarkan ke Google Classroom. Ya, kerana cikgu akan nilai di situ untuk PBD kamu. Sekiranya kamu dapat menyediakan video pengajaran atau video cara menyediakan jawapan untuk A dan B ini, maka kamu boleh dapat tahap penguasaan PBD yang lebih baik. Okey? Ada masalah, boleh WhatsApp atau mesej cikgu pada bila-bila masa atau komen di ruangan bawah. Ya. Okey, sebelum berakhir, your future is created by what you do today, not tomorrow. Okay, remember that, and we'll see you again. Okay, bye.